Okey, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peminat-peminat sepak takraw tempatan khususnya, apa khabar? Dan seperti yang saya janjikan kepada anda sekalian bahawa petang ini kita akan bersiaran langsung. Untuk mendapatkan satu penjelasan sebenarnya. Sebenarnya tadi saya, kalau siapa yang follow, saya berada di MSSS Selangor. MSS Selangor, kita pergi buat siaran langsung untuk adik-adik kita yang beraksi di sana. Tapi saya semua sempat untuk siaran langsung bawah 12 tahun. Dan balik tadi, kebetulannya saya ada ternampak satu news lah. Saya ternampak satu news, iaitu mengenai satu dakwaan lah. Bagi saya dakwaan ni agak berat. Sebab dakwaan itu merujuk kepada, iaitu satu keratan akhbar yang saya baca. Saya tunjuk keratan akhbar yang mana satu. Okey, ini yang ada di tangan saya ni. Okey, keratan akhbar ni kalau kita nampak, pemain dakwa PSM arah boikot sabotaj Piala Raja Thai. So kalau kita tengok ni dakwaan ni, saya tak pastilah pemain mana yang dakwa. Sebab yang pergi ada lelaki, ada wanita, satu. Jadi daripada seramai-ramai pemain yang anda tengok, 12 orang, salah seorang daripada mereka bagi saya tak kategori ni. Mungkinlah seorang akan dakwa, PSM arah boikot. Jadi bila kata arah boikot ni, maksudnya ialah dia umpama PSM cakap, oi pemain, korang lebih main kalah, jangan menang tau. Dia lebih kurang macam tu lah. Which is saya rasa untuk pemain level macam saya pun, saya tak rasa lah dengan lencana di dada kita akan buat macam tu. Dan saya tak tahulah kalau ada persatuan yang sanggup buat macam ni. Tapi sekiranya ini benar, saya rasa PSM memang langkah yang sangat teruk lah. Jadi untuk mendapatkan kepastian ini, saya rezekinya Tuhan Datuk dapat berjumpa pula dengan Datuk Presiden PSM sendiri, iaitu Datuk Sumali. Baik, jadi sebelum saya pusing kamera, saya nak anda tolong share dulu video ni supaya semua peminat sepak takraw boleh sama-sama mendengar sendiri isu yang sebenar, boleh tahu sendiri, atau kalau nak tanya pun boleh tanya ruangan komen. InsyaAllah saya akan bacakan dan kita akan dengar sendiri jawapan. So depan saya ada dua orang kuat dalam PSM ni sebenarnya. Nak tahu siapa? Jom saya pusing kamera. Itu dia dua orang depan saya ni. Okey, tolong tulis di ruangan komen kalau anda kenal, kalau anda tahu siapa di depan anda ni. Jadi saya akan serahkan mikrofon sebentar nanti kepada Datuk Alim. Okey, so berbaju putih berlogo PSM, tak lain tak bukan lah Datuk Sumali. Ini yang ramai lah yang ada yang sokong, ada yang tak sokong, ada yang kata macam tu, macam ni. Jadi daripada kalian duk komen macam-macam, cuba tanya terus depan muka macam ni. Lagi senang. Sebab kalau betul lah PSM sekejam itu mengarah ataupun mengugut pemain untuk memboikot, mari kita dengar sendiri apa kata Datuk. Okey, Datuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam Tok, sihat Tok? Assalamualaikum. Baik, jadi Tok, kita dah tengok berita tadilah. Saya sebagai peminat sepak takraw pun saya kecewa juga. Roslan Husin kirim salam kat Datuk Alim. Orang Johor kirim salam tu Tok, saya baca berita tadi, saya kecewa lah. Kalau itulah tindakan PSM mengarahkan pemain memboikot Piala Raja Thai ni. Jadi soalan saya, Tok, kenapa nak suruh sampai pemain boikot-boikot ni, Tok? Terima kasih Saudara Musin. Akhirnya dapat juga kita bersantai-santai sembang petang. Kebetulan ada masa lapang sikit. Bila lapang tu, lepas tu dikejutkan pula dengan satu siaran akhbar mengenai berita ni lah. Berita yang agak sensasi sedikit mengenai isu boikot Kejuaraan King Cup. Jadi saya baru ni clear sikit. Datuk bagi mic tu kat saya. Saya baru buat sedikit penjelasan tadi dalam Facebook PSM. Saya dah mengatakan beberapa poin penting di situ. Kita ni nak jadi pemimpin induk sukan sepak takraw ke, sukan apa ke, kena ada kematangan dan profesional itu. Kalau saya nak suruh boikot lama dah, saya dah minta semua pemain boikot. Kalau ada unsur boikot, macam mana boleh jadi juara double? Itu satu lagi satu lagi yang boleh difikirkan. Dan untuk makluman semualah pada penonton, saya semakin memberikan semangat kepada semua pemain-pemain yang beraksi di King Cup. Soal yang
timbulkan adalah saya berjumpa pemain. Itu pun satu pernyataan yang tidak betul. Berjumpa pemain di bilik di pejabat presiden, di pejabat presiden PSM. Pejabat presiden PSM ni baru beroperasi sepenuhnya minggu lalu. Pejabat presiden PSM ni sewaktu kejohanan King Cup tu tak wujud lagi pejabat PSM. Macam mana pula kenyataan tu ada mengatakan saya jumpa semua pemain di pejabat presiden PSM. Itu pun dah satu tuduhan yang tidak betul. Lagi satu, masa berjumpa dengan satu dua orang pemain yang mengadu pada saya tentang permasalahan yang timbul, bukan masalah boykot tak boykot, masalah kontrak. Semua orang tahu masalah kontrak mereka yang akan ditamatkan dan pulang ke majikan masing-masing untuk bekerja. Yang itu yang menjadi kemelut, yang betul-betul mengganggu mental semua pemain-pemain untuk bermain King Cup. Jadi saya ambil pendekatan, berbincanglah dengan Ketua Pengarah MSN Datuk Safawi beberapa kali. Waktu itu pun sebelum dia fly pergi Commonwealth pun saya ada call. Sampai di Commonwealth saya berkomunikasi lagi dengan dia untuk cuba menyelesaikan, mencari satu penyelesaian yang terbaik supaya pemain-pemain kita ni tidak tertekan bermain King Cup. Jadi pada satu malam yang esoknya King Cup tu bermula, saya buat Zoom meeting dengan semua pemain dan disaksikan oleh saudara Akmal, pegawai MSN yang ada bersama-sama dalam Zoom. Saya menceritakan keadaan situasi kontrak yang okey, diberikan cuti sementara kontrak untuk diperbarui ataupun buat rombakan. Jadi tak adalah timbul isu nak balik semula ke majikan masing-masing untuk bekerja dahulu. Tak ada. Dan supaya semua dalam kepala dan dalam mental pemain-pemain lapang dan bermain pun dengan sepenuh hati di kejohanan King Cup. Dan malam tu juga semasa Zoom meeting saya berada di Malaysia, diorang semua berada di Bangkok. Yang berada di Bangkok adalah staff, bukan saya. PSM tak terlibat. PSM tak terlibat dalam kejohanan King Cup. Jadi saya bagi tahu dengan semua pemain-pemain, bagi kata-kata semangat, lupakan dulu seketika, kita dah cuba selesaikan. Main dengan bersungguh-sungguh, MSN nak lihat, PSM nak lihat dan semua pun nak lihat performa anda di kejohanan Thai. Dan jangan lagi fikir masalah-masalah kontrak ni, kita lupakan sementara. Soal bawa bendera Malaysia, soal pewakil negara, kena tunjukkan kesungguhan, dapatkan sesuatu pingat yang sebelah di Bangkok. Very clear, very loud and clear saya beritahu pemain-pemain. Dan saya rasa pemain-pemain semua pun meresahkan. Tadi pun saya dapat call daripada beberapa pemain, semua marah lah tentang isu ni. Dan yang peliknya, bila memetik dakwaan daripada, saya tak tahu dakwaan daripada akhbar tu sama ada Presiden Mastaf ke daripada akhbar tu sendiri, tak apalah, itu soal lain lah. Memetik kata salah seorang pemain melawan, sebutlah nama pemain tu. Kenapa tak sebut pula nama pemain? Saya terpaksa keluar ni sebab cukuplah, inilah masanya saya terpaksa ke depan. Saya terpaksa bercakap yang benar. Kalau kita nak memenangi satu isu, satu permasalahan tu, biarlah dengan cara yang profesional. Janganlah buat tuduhan-tuduhan dulu. Yang penting bukan pasal isu ni, yang penting adalah sukan sepak takraw ni kita kena jayakan bersama-sama. Kita kena lupakan, kena selesaikan dulu kemelut-kemelut ini. Janganlah timbulkan lagi fitnah seperti ini yang semakin memberikan persepsi-persepsi yang negatif, yang tak elok kepada PSM, nanti kepada pemain, kepada pengurus. Jadi benda tak elok. Malahan saya beritahu juga PSM juga, walaupun King Cup ini diuruskan sepenuhnya oleh MSN, bukan PSM, bukan Mastaf, tapi PSM cuba juga membantu, terpaksa sebab saya difahamkan ada masalah jersey. Pengurus ada call saya apa semua, dia kata jersey tak ada sponsor, tak ada dapat. Saya kata tak apalah. Waktu tu kita memang ada dengan Cobra selalu yang bagi kita sponsor untuk jersey. Saya beritahu Cobra, tolonglah support. Dan itu pun saya bantu dan saya tak bagi tahu pun, saya tak cakap. Saya bukan nak nama, saya bukan nak ke depan tu nak menunjukkan tak. Kita main berkata habis, berbantu dari sudut itu. Jadi bila kalah ke menang, janganlah bila kalah wah PSM salah, PSM boykot. Boleh menang nanti waktu saya punya usaha. Padahal usaha ni bersama. Saya kira usaha bersama lah, tak kisahlah
baik Mastaf ke, baik PSM ke, baik MSN, yang penting bawa nama negara dulu. Jadi ini kena kita sangkal dulu dakwaan-dakwaan ni supaya dia takkan menjadi berebak. Dan saya cakap terus terang, saya terpaksa ambil tindakan undang-undang sebab ini dakwaan serius, terus meletakkan nama saya sebagai salah seorang yang ada boikot. Yang ini saya terpaksa ambil tindakan undang-undang sebab kalau saya biar, dia akan jadi berpanjangan dan benda ni sampai bila pun tak habis sebab selagi ada niat yang tak betul menuduh perkara sebegini, saya kena ambil tindakan undang-undang. Bukan sebab saya nak sentiasa bergaduh, tak. Ini soal maruah. Soal maruah. Ini tuduhannya very clear, sangat jelas. Tuduhannya kepada PSM. Kepada saya, Presiden. Dah lah memanggil di pejabat PSM tu langsung, tak betul. Itu pun dah menipu. Pejabat PSM tak ada. Yang ada baru minggu lepas. Maknanya pejabat tu memang tak wujud tu ada. Pejabat PSM ni baru wujud minggu lepas, beroperasi. Boleh datang. Masya-Allah. Kita masa. Macam mana pula dia cakap saya, itu pun dah satu tindakan yang saya rasa dia dah menipu semua orang. Dan ini tak betul. Dia pun memain. Saya bagi tahulah, terus terang. Saya terpaksa cakap lah. Kalau dah tuduhan kepada saya terpaksa cakap terus terang. Setahu saya, sepengetahuan saya, yang jumpa pemain-pemain dalam bilik yang dimaksudkan tu adalah MSN jumpa. Bukannya Muhammad Sumari di luar ataupun PSM. Jadi MSN tu Datuk sebenarnya refer kepada siapa? Tak apalah, saya tak mau merujuk kepada siapa. Boleh tanya seorang pemain yang dimasukkan dalam kenyataan tu, berjumpa pemain dan diarahkan keluar kalau tak nak menyertai. Itu bukan saya. Saya tak pernah panggil pemain semua. Tak pernah. Bermaksud dialog tu memang ada. Ada. Tetapi bukan daripada Datuk sendiri. Dan saya pula seolah-olah come on lah. Dah lah, saya berhadapan dengan masalah besar, masalah kemelut PSM, Mastaf dan sebagainya. Masalah ni pula nak bagi beban pada kepala saya. Saya termasuk ke depan lah. Saya kata, saya cuba nak selesaikan masalah ni timbul pula. Ini dah mengaitkan nama saya kata. Jadi tolong jawab. Kalau kata nak jawab berdepan dengan saya, tolong berdepan dengan saya. Sebab ini isu ni, bila soal boikot, yang boikot tu Presiden, satu perkara yang besar. Tadi pun bernama ada call saya dan satu arwah ada call saya. Saya beritahu. Bila saya jumpa pemain dalam bilik, saya ada jumpa 2-3 pemain dekat restoran, bukan dekat bilik. Itu pun pasal kontrak, bukan pasal isu boikot. Takkanlah saya nak cakap dia pergi main, kalahkanlah. Jadi seolah-olah mereka cuba mencari kambing hitam lah dia kata tu. Dan dia pun tak cakap pemain tu siapa yang bercakap. Kalau betul gentleman lah, bagi tahulah siapa yang bercakap. Jangan main menuduh macam tu, petik nama saya. Saya tahulah, Presiden Mastaf yang tak spark benda ni. Saya tahu, saya tengok dah berlama dah. Saya kata, lagi awal kita dah beritahu. Kawan-kawan pun dah beritahu. Saudara Muslim pun dah beritahu. MSN yang bawah. Ini semua kena faham. Nanti kalau kalah, kalau bagus kita bagus, jangan sama-sama klaim. Kalau menang, ya. Kalau kalah, dia. Tak betul. That's why saya ambil pendekatan BSM, kita main di belakang tabir lah nanti. Soal siapa yang bawa, soal menang ke kalah, kita kena tanggung bersama. Kalau kata menang, itu untuk negara, bukan untuk BSM. Kalau kalah, nanti jangan kata kita, maknanya bukan kita terlibat secara langsung. Itu je saya nak beritahu. Okey. Baik. So, kepada anda yang sedang menonton ni, sorry audio tadi sebab saya rasa bateri mikrofon saya hampir habis sebab kita live MSS. Jadi, kalau anda kurang jelas dengan pernyataan Datuk Sumali tadi, saya alu-alukan anda untuk tulis di ruangan komen supaya kita boleh tanya semula lah. Mengenai apa yang berlaku dan sebagainya. Tapi setakat ni nampaknya Datuk Sumali telah menyatakan penafian bahawa benda ugut-mengugut, memboikot ni semua sebenarnya tak berlaku. Tak berlaku. Jadi kalau tak berlaku, dalam kata lain, berita yang kita baca ni sebenarnya boleh dikira sebagai satu, bukan sekadar tohmahan lah, saya boleh kata sebagai satu fitnah. Dan fitnah ni mungkin akan mengakibatkan implikasi perundangan lah. Saya kira macam tu lah. Saya ni tak pandai dalam undang-undang, tapi saya rasa ini satu benda yang berat lah, yang tak sepatutnya dilakukan. Boleh. Tadi kebetulan pula di sebelah Datuk Sumali kita ada Datuk Alim. Apa khabar Datuk? Sihat Datuk? Alhamdulillah sihat. Assalamualaikum. Jadi orang Johor. Ini dia bos orang Johor kita dah sampai kat sini. Jadi kabarnya Datuk Alim hari ni ada ke PJS kata gitu. Jadi apa perkembangan semasa tu? Kalau bolehlah kita nak tahu. Pagi tadi Tak apa mic tak payah. Ini mic bateri dah habis. appointment dengan PJS yang dibuat pada minggu lepas. Okey. Untuk kami daripada PSM hadir berjumpa dengan pengarah PJS
dan Rahim. Dan dalam perjumpaan tersebut ada dua perkara yang dibincangkan, tapi aku cerita pengarah Tuan Rahim tidak dapat berserta kerana terpaksa menghadiri acara lain. Tapi kami telah diwakilkan hanya dengan timbalan pengarah saudara Arifin, dan perbincangan berjalan dengan baik di mana kami menerangkan tentang kronologi bagaimana PSM ini kita hidupkan semula dengan perubahan-perubahan yang diminta oleh PJS dahulu dalam arti kata PJS sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah di antara G11 dan PSM. G11 ni yang keluar pada peringkat awal, dan dalam pandangan tersebut kami ketika itu Johor pun keluar daripada gabungan PSM ketika itu, telah mewakilkan 3 orang, iaitu Datuk Syahidin, Wabi Zuradin dan juga Datuk Makiman untuk berbincang tentang perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh PSM sebelum kami bersetuju untuk menyertai semula PSM. Dan antara perbincangan tersebut adalah melibatkan tentang perlembagaan PSM yang perlu diubah, di mana antaranya adalah untuk mengurangkan ahli majlis tertinggi lantikan yang mempunyai undi automatik untuk menyokong kepimpinan yang dicadangkan jika ada pertandingan dan sebagainya, dan ia telah disetujui. Maka itu hanya ahli-ahli gabungan yang mewakili gabungan masing-masing yang dibenarkan yang mempunyai undi semasa pemilihan AGM PSM, dan itu kami setuju. Dan juga pelantikan timbalan presiden dan 4 naib presiden, di mana 2 daripada Semenanjung, 1 daripada Sabah dan 1 daripada Sarawak. Dan alhamdulillah bila semuanya telah disetujui, mengenai dengan audit akaun PSM juga telah disetujui, dan kita juga telah melantik juru audit untuk mengaudit akaun PSM yang dulu dituduh tidak telus dan sebagainya. Tapi alhamdulillah berkat daripada perbincangan, persetujuan dengan menteri dahulu, Datuk Rizal Marikan, yang meminta untuk mengekalkan PSM kerana PSM ni mempunyai banyak sejarah dengan melahirkan ramai pemain-pemain sepak takraw negara yang mempunyai legenda masing-masing, dan itu menyebabkan kami bersetuju untuk menerima apa juga keputusan yang telah diperbincangkan secara bersama di antara PJS, di antara PSM dan juga G11. Maka setelah itu segala-galanya telah selesai. 8 daripada 11 gabungan ini masuk semula ke dalam PSM. Sebab saya kena cerita kronologi supaya perkara ini dapat dinoktakan dan diterima oleh pihak Pusat Jaya Sumpah, di mana mereka juga terlibat dalam mengubah atau menggubal peraturan-peraturan PSM. Dan alhamdulillah pada tahun lepas kami mengadakan EGM yang pertama, dan akhirnya perlembagaan kami diterima oleh semua ahli gabungan, dan pada 8 atau 7 hari bulan Februari kami mengadakan AGM. 12 hari bulan Februari kami mengadakan AGM untuk memilih kepimpinan yang baru. Alhamdulillah pemilihan tersebut berlangsung dengan amat baik tanpa penglibatan daripada Putrajaya, Selangor, Perlis, Sarawak dan juga Labuan. Jadi kami menerangkan juga tentang masalah yang dihadapi oleh kami ketika itu, di mana Presiden Persatuan Sepak Takraw Labuan menghadiri mesyuarat EGM, bermakna dia mengiktiraf dan masih lagi dalam gabungan. Dan selepas itu AGM dia tidak menghantar wakil tetapi masih lagi sebagai ahli gabungan Persatuan Sepak Takraw Malaysia. Dan saya dapat tahu bahawa pada 10 hari bulan Februari MSC ketika itu telah diluluskan. Saya pun tak faham macam mana seorang pemimpin yang nak menerajui satu persatuan yang besar
tidak tahu peraturan dan perundangan dalam kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai ahli. Dan ini jelas kami maklumkan dengan wakil daripada PJS tadi, dan kita juga telah berbincang untuk mencari pendekatan bagaimana untuk menyelesaikan kemelut ini. Kami membuka cadangan ini, dan kami juga bercadang kalau nak kita en bloc masuk, sama ada mereka masuk ke dalam PSM atau kita masuk dalam Mastaf yang dikatakan Mastaf. Tapi Mastaf ni baru 7 bulan. Saya tak nampak gerakan untuk membangunkan takwa, tapi selebihnya adalah untuk mengeluarkan kenyataan-kenyataan ya, sebagai seorang pemimpin, seorang leader, sepatutnya memikirkan tentang arah tuju kesatuan itu sendiri bagi memajukan sukan sepak takraw itu sendiri. Dan yang peliknya, hari ini kami dikejutkan dengan satu berita mengatakan bahawa Presiden PSM meminta dan mengarahkan pemain-pemain untuk boykot pertandingan di Piala Raja Petai. Kalau ikut saya tak hantar. Kerana kalau kita tak hantar, staff dia akan kelang kabut. Kerana mereka ini menempel kejohanan Piala Petai, bukan dengan kejohanan mereka sendiri, tetapi oleh kerana semangat cintakan takraw, kerana mahu melihat peraturan itu, pendedahan kepada pemain kita. Saya dengan Tuan Sumali dan juga ahli-ahli persatuan gabungan PSM memberi sokongan 100% agar pemain ini dapat memberi komitmen yang sepenuhnya untuk berjaya dalam pertandingan Piala Petai. Akhirnya kami berjaya mendapat 1 emas, double dan bronze. Itu yang kami dapat keputusan. Tapi bagi saya sebagai orang pemimpin, saya ni dengan yang lain ni memegang jawatan adalah untuk jaga amanah. Sepatutnya sebagai satu persatuan yang dikatakan persatuan dalam negara yang menaungi sepak takraw, so-called, yang diterajui oleh orang yang berpengalaman, tetapi pengalaman dalam mengeluarkan fakta-fakta yang tak betul tak boleh. Apakah pembangunan dibuat oleh Mastaf hingga ke hari ini? 7 bulan tak ada satu pun, tapi mencari kesalahan persatuan yang menjadi rival. Dan kita ni selama ini telah melahirkan banyak pemain sepak takraw, dan pemain yang dihantar kepada MSN adalah titik peluh perancangan yang diusahakan oleh Persatuan Sepak Takraw Malaysia. Kami mahu terus bergerak ke hadapan, bukan ingin melihat perkara-perkara yang negatif di belakang, tapi memikirkan apakah kriteria, apakah kemampuan, apakah kebolehan yang boleh kita bangunkan untuk masa depan pemain-pemain negara kita ini. Kita bercakap soal nak menang sebagai satu kuasa sepak takraw dunia mengalahkan Thailand. Tapi dalam masa sama, bila kita nak bergerak, ada satu pihak yang cuba kata orang tu merosakkan kita lah, senang kita. Saya tantai, saya cakap merosakkan kita. Saya mengenali mereka-mereka ini. Mereka hanya pandai bercakap, tapi dari segi pelaksanaan kerja, zero. Tapi bagi kami, as a team, kita bergerak. Dan lihat sekarang pembangunan yang ada di negeri-negeri. Umpamanya kita tengok di Melaka, Piala Tun Ali. Di Terengganu baru saja menghabiskan pertandingan antara daerah. Di Pahang, di Negeri Sembilan, even Kuala Lumpur, Piala Presiden Persib telah kita adakan. Kenapa? Kerana itu agenda utama kita, bukan agenda yang disuruh oleh orang luar merosakkan pentadbiran sepak takraw negara kita ini, yang menjadi, kata orang tu, lembu cucuk hidung lah, senang cerita. Saya pun tahu dia orang dijumpa dekat Genting Highland pada minggu lepas, membicarakan untuk membatalkan Persatuan Sepak Takraw Malaysia. Siapa dia? Adakah cara pelaksanaan yang 32 tahun dilakukan oleh Astaf dan Istaf diikuti oleh Mastaf dengan tidak ada perancangan, tidak ada perundingan, tidak ada perbincangan antara mereka untuk memajukan takraw, tetapi melihat bahawa sukan ini adalah keutamaan untuk menjadikan ia sebagai periuk nasi kita demi kelangsungan hidup. Salah. Kita kena fikirkan anak-anak kita ni. Itu sedikit mukadimah. Tapi kalau macam kata saudara Musin nak jolok-jolok, saya mungkin akan berundur sikit lah. Okey, so pandangkan tadi Datuk Sumali ada kata bahawa
tak ada pun pertemuan dengan pemain di bilik. Satunya sebab pejabat tu pun tak wujud. Pejabat pun tak wujud. Dah tak siap lagi lah. Maksudnya benda tak ada, macam mana pula boleh ada kat situ. Satu. Kemudian dikatakan pula bahawa ada seorang pemain yang tampil dan menyatakan perkara yang didakwa lah sebegitu. Jadi katakanlah perkara ini sebenarnya memang diambil tindakan undang-undang. Jadi apa implikasi dia tu? Rasa-rasanya lah dengan perkara ni sebenarnya. Adakah ini akan menyebabkan sebenarnya Mastaf kena sedar diri bahawa mereka hanya memburukkan keadaan, atau dia orang ni sebenarnya cuba saja-saja nak menjatuhkan lagi imej PSM dengan keadaan semasa? Macam mana tu? Itu yang betul. Yang ujung tu betul. Dia nak menjatuhkan imej PSM. Dan implikasinya memang ada lah. Bila satu lontaran ataupun satu dakwaan sebegitu, dia dah pastilah memburukkan PSM. Apatah lagi yang dibentuk adalah nama Presiden PSM. Itu sebab saya kata ini akan menimbulkan lagi berkecamuk-kecamuknya pemikiran yang berada di luar, persepsi negatif. Dan yang selama ini PSM pun telah banyak membuat penambahbaikan, tiba-tiba timbul yang saya sangat yakin berunsur fitnah, unsur boikot yang betul-betul memang sengaja direka. Dan perkara ini akan dijelaskan lebih lanjut nanti oleh pemain-pemain dan saudara Akmal sendiri. Pegawai MSM ada bersama-sama dalam Zoom meeting saya bersama pemain-pemain di bench. Ada sebarang gambar ke bukti tu? Yang Zoom tu? Ada Dan ada dalam Facebook PSM. Ada bukti lah pasal ni. Saya ni saudara Muslim, saya jarang untuk buat live sebegini rupa. Saya elakkan. Tapi hari ni saya kena tampil lah, supaya benda ni kena stop lah. Menuding jari, mencari salah. Sedar tak sedar, PSM dalam kemelut yang ada, daripada awal bismillah saya mengambil tampuk yang baru PSM ni, macam-macam dugaan dan cabaran. Tapi dalam tempoh dugaan dan cabaran itu, saya jalan terus dan buat beberapa perubahan. Saya bagi contoh, dalam 6 bulan ni kita dah buat bingkil 2 hari 1 malam. Bingkil yang dihadiri oleh legend-legend, academician, golongan profesional, jurulatih, semua terlibat untuk menjadikan satu buku pelan pembangunan sepak takraw Malaysia PPSM. Dalam proses, insya-Allah buku tu kita akan cuba cari cara yang sesuai. Mungkin minggu depan untuk kita lancarkan buku tu. Ini satu perkara baru yang PSM lakukan. Setidak-tidaknya ada inisiatif baru. Lepas tu banyak lagi lah saya ada berbincang dengan profesor di ITM, saya ada berbincang dengan ESRO untuk menjadikan membuat penambahbaikan PCL, dan yang terkini adalah kejayaan untuk mengajukan Tun Ali Cup, kejuaraan Piala Tun Ali. Ini satu benda yang saya cakap bulan lepas saya nak buat, dia jadi. Jadi benda ni saya jalan terus, tak kisahlah ada isu ke, ada kemelut ke, saya tetap akan menjalankan tugas saya sebagai Presiden PSM dan mewakili seluruh kepimpinan PSM untuk menjalankan amanah. Jadi perkara ini saya akan buat seterusnya. Seperti saya nak tutuplah cerita tentang tuduhan atau boikot, saya dah jelaskan tadi, sangat jelas tak ada unsur boikot, tak pernah sekali pun saya suruh rakan-rakan ataupun pemain suruh berada di sana untuk kalah. Malahan saya di belakang tabir, saya memberi kata semangat dan tolong memberikan jersey pada saat dia orang tak ada jersey. Dan itu pun saya tak pernah pun bercerita. Hari ini saya terpaksa bercerita lah. Yang bagi jersey itu memang PSM, inisiatif PSM. Sebab saya dengar tak ada, sangat baik saya tolong. Jadi tak nak tak apalah, Mastaf nak claim ke, siapa nak claim ke, yang penting saya nak berjayakan pemain-pemain yang masih bernaung di bawah PSM. Jadi yang ini saya nak tugaskan ya. Saya sambut sedikit yang Datuk Abdul Halim tadi bercerita tentang AGM. Saya nak beritahu satu je. Setakat hari ini PSM tak diberi ruang dan peluang. Saya ulang lagi, setakat hari ini PSM tak diberi ruang dan peluang. Kita buat AGM. AGM itu adalah pemilihan semula pembentukan jawatan kuasa baru Persatuan Sepak Takraw pada 12 hari bulan. Apa yang berlaku?
2 hari sebelum tu dah diluluskan MS. Ni Februari tu Februari 6 bulan yang lalu. Hari ni bagus saya buat kena 6 bulan. Rasa saya lah, atau besok atau hari ni kena 6 bulan, baik Master pun lebih kurang, baik Master ni baru lagi lah. PSM memang genap 6 bulan saya yang memegang PSM. Jadi tak ada di ruang, maksud saya belum pun saya sempat bernafas dan memikirkan hal tuju baru untuk kita memperbaiki PSM ni. Dah ada satu masalah besar, wujud satu entiti baru, MS. Cubalah tuan-tuan bayangkan, belum ada ruang lagi, tak ada ruang, dah ada wujud satu persaingan yang saya rasa memang betul-betul dia akan mengganggu kita dari segi perancangan, dari segi nak buat kejohanan. Dan saya bagi tahu awal-awal dulu, wujudnya satu entiti baru, satu badan induk sukan yang setara sepak takraw, dia tak akan menguntungkan kita, dia akan merugikan semua. Dia tak akan menguntungkan saya, dia tak akan menguntungkan pihak satu lagi. Awal-awal saya dah beritahu, saya cuba nak selesaikan pun tak boleh. Sebab apa yang saya maksudkan perkara ini adalah waktu kebulok yang ada tu, MSC yang baru ni baru ada 6. Kita 6 baru pada bulan. Kita diberikan 14. Kita ada 14. Dalam perjalanan sampai ke hari ini bertukar. Kita ada 16, dia ada 5. Jadi ini menunjukkan, saya rasa semua ahli gabungan dalam PSM masih setia dan mahu terus memperkasakan PSM. Mungkin dia tak nak ke sebelah sini. Dan saya beritahu lagi sekali, ini bukan saya punya arahan, ini adalah pendirian ahli-ahli gabungan. Boleh cek dengan ahli-ahli gabungan semua. Saya tanya satu persatu. Jadi ini masalah ni yang nak timbul. Tadi berjumpa dengan timbalan PJS, sebab tak dapat jumpa PJS, dah 6 bulan minta. Hari pertama 12 hari bulan JM, kita minta untuk berjumpa, tak dilayan. Kita minta lagi sekali, 2 minggu lalu baru dah dapat berjumpa. Itu pun akhirnya tak dapat berjumpa juga dengan PJS. Jumpa timbalan pun okeylah. Saya pun berbincang, bersembah. Saya faham isu kebudayaan ini dan jalan penyelesaiannya adalah bergabung. Betul. Ada beberapa ketua pengarah MS yang membawa saya berjumpa. Dia punya jalan penyelesaiannya adalah bergabung. Bergabung soalnya macam mana? Sana ada 5, kita ada 15. Ini bukan kita nak memanjangkan dan kita ego, tak. Ini bukan masalah saya ahli politik yang dia bukan, tak. Dia ahli politik, saya ahli politik. Tapi saya ceritakan sukan sepak takraw lama. Ini saya kena jelaskan. Jangan samakan semua ahli politik dengan yang lain. Saya belum main sepak takraw. Sebab itu ada video saya timbang bola setelah 20 tahun. Saya dah geram sangat, saya timbang bola. Dan saya beritahu hari ini, kalau saya tak ceritakan sepak takraw, saya hanya setakat nak jawatan untuk landasan politik saya tak pergi setiap kali sukan C. Saya tak pergi sukan Asia di Palembang. Saya tak pergi tiap-tiap tahun Piala Raja Thai. Tahun ni je saya miss. Tiap-tiap Piala Raja Thai saya pergi, saya tengok game tu. Bukan duduk di KL, saya pergi. Ini saya nak menunjukkan bahawa saya bukannya minat kerana politik. Saya minat sepak takraw, memang saya minat lagi dulu. Rakan-rakan saya dalam Facebook ramai tahu saya pernah bermain sepak takraw. Ini saya nak cuba tepis dakwaan tu. Sebab tu kalau kita suka, kena buat suka betul-betul. Kalau setakat nak jawatan tapi duduk daripada jauh, mesti saya tak buat kerja ni. Saya tak buat. That's why apa yang saya buat je. Apa yang saya nak tengok perubahan dalam masa yang terdekat. Jadi yang saya nak sampaikan di sini adalah kita tak dibagi ruang. Saya faham isu istaf ni akan diguna pakai sebagai alasan di mana-mana. Tak ada apa-apa iktirafan. Saya beritahu tadi tim malam PJS, supaya saya beritahu pandangan saya lah. Kenapa tidak dibagi ruang dan peluang hari itu? Kan lebih baik, sebab yang kita buat ni, yang kita buat AGM pada 12 hari bulan tu adalah atas restu daripada PJS sendiri. Atas restu daripada dia. Dan kenapa diluluskan yang baru tu sebelum kita buat AGM? Itu satu soalan, kena jawab dulu saya kata. Yang kedua, kan elok buat AGM, dah elok PSM, kita cubalah sama-sama minta penjelasan staf. Bagilah tempoh sebulan ke 2 bulan sekurang-kurang, menghormati yang kita ni ada ahli gabungan yang ramai. Kita ada 15 ahli gabungan. Jadi kenapa tak ada bagi ruang? Itu yang saya katakan. Yang ini saya tengok ada usul-usul yang tidak berapa bagus, sebab seolah-olah macam berniat tak berapa baik untuk PSM. Memanglah saya beritahu, PSM ni memanglah ada kelemahan. Sebuah persatuan yang dah 60 tahun, ahlinya ramai, memanglah
memanglah ada kelemahan, ada sedikit-sedikit yang perlu diperbaiki memang berbanding satu entiti yang baru 6 bulan ada masalah dalam ahli yang sedikit baru 6 bulan tapi ada masalah. Kita 60 tahun ada masalah, itu biasalah. Jadi saya dengan rakan-rakan yang lain sama-sama nak bangunkan PSM yang baru. Jadi yang ini saya kena selesaikan dulu sebab supaya diorang di luar dia faham. Kadang-kadang persepsi nasional kecil ni sebab dia tak tahu isu. Saya faham keadaan tu, tak apalah. Saya beritahu awal-awal dah. Saya terima segala kritikan yang berbeza daripada semua rakan-rakan yang pegiat sepak takraw. Sebab nak menjanjikan sepak takraw di landasan kembali di landasan yang betul, yang sama taraf dengan Thailand, saya perlukan sokongan dan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat bola rotan. Spesifik saya sebut. Saya suka masyarakat bola rotan. That's why saya kata satu hari dulu dengan saya sembang. Saya terbuka. Tak kisah nak kritik, nak bagi pandangan, nak idea, tapi jangan lepas ispas lah. Kita buka buku baru. Itu yang saya kata, kena duduk dengan saya baru dapat bersembang. Sebab tu ramai sekarang saya bersama legend-legend, bersama rakan-rakan pegiat sepak takraw, bola rotan pun yang saya selalu sembang. Saya bagi tahu visi saya, apa saya nak. Yalah, saya nak dapatkan satu pembaharuan yang bagus, takkan saya boleh dapat esok. Mungkin setahun, mungkin 5 tahun. Bagi saya sedikit masa. Setidak-tidaknya saya akan berbagi slowly. Tapi janganlah kuburkan PSM. Janganlah kerana kita marah seorang tu, kita nak bakar satu rumah tu. Kesian rumah yang kita bina lama tu. Jadi yang ini kita kena pertahankan. Sebab itu saya kata, rakan-rakan selalu beritahu, kekuatan tu bukan pada saya. Kekuatan adalah pada ahli-ahli gabungan dan semua rakan-rakan di luar yang bersama saya memang nak membantu sepak takraw melalui persatuan sepak takraw Malaysia. Banyaklah musim kalau saya nak ulas lagi perkara ni, A to Z saya boleh ulas. Sebab tu saya boleh banyak berdiam, saya buat kerja saya dulu. Dan saya faham ada isu ni, ada isu timbul, ada masalah pengadil. Memang ini akan berlarutan. Masalah Sukma tak selesai. Sukma siapa yang bawa, Master bawa, sedangkan 11 persatuan negeri bawah PSM, betul. Yang ada ni 11 persatuan negeri bawah PSM. Bukannya sikit, 11. Ada 5 ahli gabungan. 16, maknanya ramai. Yang inilah kekuatan ini yang diorang bersama-sama saya untuk sama-sama terus membangunkan sukan warisan ni. Jadi saya nak selesaikan perkara ini dari segi boykot, selesailah. Isu boykot, isu yang menuduh saya itu saya dah jelaskan. Kalau lebih jelas nanti, Roya akan tolong uruskan. Soal yang berkenaan dengan isu master ni, saya tadi baru berjumpa dengan PJS. Saya dah maklum dengan Timbalan PJS. Ini pandangan peribadi saya lah. Kalaulah dah tak boleh selesai sangat, kita nak segera selesaikan ni, kan? Kalaulah terpaksa lah 16 ini nak menghormati yang 5 ni, masuklah gabung dengan master sekalipun, saya kata okey, jom kita masuk dengan satu syarat, saya kata buat AGM sebulan. Kalau perlu, kalau tak nak saya bertanding pun saya rela, okey. Saya tak nak Somali, okey. Tapi dengan syarat masuk secara en bloc. Kalau 16 ada ahli, 11 campur 5, 16 dalam bawah PSM kena bawa masuk semua. You jangan, ni tak boleh, Negeri Sembilan tak boleh, ini tak mau. This is a keluarga PSM. Kena bawa semua, you buat AGM sebulan. To be fair, kalau tak nak saya, tak apalah. Saya okey, tak apa tadi Presiden. Demi untuk sepak takraw negara. Tapi kalau betul-betul ni nak betulkan, saya kalau nak dalam PSM, kalau nak 5 masuk PSM, lagi saya suka. Alhamdulillah, kita betulkan balik PSM bersama-sama. Tentang pengiktirafan Astaf dan Istaf ni, saya ulas lagi. Kalau dia bagi ruang tu hari, lepas penubuhan ataupun wujudnya kepimpinan baru, sebulan ke 2 bulan saya rasa lah akhirnya mungkin Istaf akan iktiraf kita dengan sokongan menteri, dengan sokongan MSN, dengan sokongan kerajaan. Tapi sebab kita tak dibagi peluang. Tapi kalau waktu tu dia bagi masa, katalah sebulan, 2 bulan, kalau tak dapat dia kena tubuhkan entiti baru, saya pun rasa berpuas hati sebab dia bagi kita ruang dan peluang. Sebab apa yang saya buat sekarang ni, AGM, apa yang saya buat sekarang ni adalah persetujuan daripada PJS sebelum ni. Tapi kenapa PJS buat macam ni? Saya kata, kenapa kita belum sempat buat AGM, dia dah luruskan entiti baru? Ini yang jadi terus masalah besar timbul. Dia stuck di situ, saya kata. Jadi banyak lagi lah, saya tak payah ulas tentang yang international ni. International ni kalau ulas tu jadi pelbagai pandangan. Dan saya rasa isu ni lagi ramai orang tahulah tentang Istaf, apa yang dia buat. Okey, saya tolak tepi dulu, itu. Saya nak selesaikan dalaman. Satu lagi perkara saya nak beritahu.
Kita ni dalam negara kita, dalam satu keluarga sepak takraw negara, kita kena duduk semeja semua. Kita jangan ada unsur-unsur luar. Apapun kita kena pertahankan sepak takraw dalam satu keluarga kita. Janganlah ada unsur-unsur daripada luar-luar ni semua. Yang itu kata tak betul, yang ini kata betul. Kita kena ikut peraturan dia. Ini jadi masalah. Benda ini divide and rule, memecah belahkan ni dah lama berlaku dalam PSM. Semua orang tahu. Apa yang berlaku ni pun atas sebab daripada perpecahan yang sebelum ini lah. Saya hari ni terpaksa cakap dah very clear. Sebab tu. Sebab itu saya kata kita kena betulkan keadaan. Kita rakyat Malaysia, negara Malaysia, kita kena support lah. Kita punya negara, kita mesti takraw. Kalau ada persatuan kita. Dan saya tak payah ulas yang sebelah sana baik buruknya. Kalau nak kita lagi banyak, panjang kita ni. Tapi kita betulkan sama kita supaya tak berpecah. Kita nak sama taraf dengan Thailand. Sekarang ni kita senang aja. Sepak takraw PSM, Malaysia boleh kalahkan Thailand, itulah benchmarknya. Itu dia orang nak tahu. Tak boleh kalahkan, selagi itu dia akan bagi komen, bagi negatif. Yang itu saya tahu. Yang ini kita kena lawan dulu. Yang ini kita kena betulkan dulu. Yang ini kita kena tunjukkan bahawa kita boleh setara dengan Thailand satu hari nanti. Bagi ruang. Isu ni kena selesaikan segera. Bukan masalah ego. Ada orang cakap ni masalah ego. Itu tak, bukan masalah ego. Okeylah. Saya dah buang ego saya hari ni. Saya dah beritahu. Saya nak 16 masuk dalam staff. Duduk. Buat itu yang semula. Tak nak saya jadi presiden. Okey, pilihlah siapa jadi presiden dengan 16. Kalau Astaf tak iktiraf juga, kena tanya dia lah. Kenapa dia boleh iktiraf? Kenapa sekarang tak boleh? Sedangkan ini semua dalam satu keluarga. Contoh saya kata. Katalah, tak boleh, Astaf tak boleh. Dah bergabung semua dalam satu keluarga. Ada 20 ahli gabungan, tak nak juga. Must be something wrong lah. Saya kata. Jadi, yang ini saya nak beritahu. Saya sebab dah letih. Sekarang hidup saya ini, minum sepak takraw, makan sepak takraw, nak tidur sepak takraw, nak mandi sepak takraw, nak pergi bawa kereta pun fikir sepak takraw. Dulu saya tak sefokus ini, tapi kali ini saya fokus. Sampaikan bas rasmi PSM pun saya jayakan. Saya jayakan bukan kerana dia nak untuk megah, tak, bukan untuk megah. Ini satu perbualan yang kita kan ada di brand. Kita ada bas rasmi. Kalau ada kejualan kita ada bas. Nampaklah di mana-mana ada persatuan sepak takraw yang biar orang rasai, menjiwai. Satu kelainan yang saya beritahu. Balik daripada Hanoi, selepas Sukan C, saya lihat kita kalah tipis betul dengan Indonesia. Saya terus terfikir kita ada chances untuk menang emas dalam mana-mana kejuaraan Sukan Asia ataupun SEA Games. Sebab double ni adalah acara tetap ada double. Jadi why dekat Malaysia ni kita tak buat penganjuran itu. Dan kita bila ada SEA Games, Asia Games, baru kita kita cuba plan yang ada, kita start training sebulan. That's why biar Tuan Adi ni saya dah start, saya dah mulakan ada acara double. Satu pembaruan supaya acara double ni akan sentiasa dipertandingkan bila ada Sukan Asia, bila ada Sukan SEA, dah biasa dah. Acara double dah biasa dah, macam acara regu dah. Dan saya juga berasal satu lagi, kuadran. Kuadran ni pun saya akan cuba untuk buat kejohanan juga, supaya benda ni biasa bertahun-tahun. Ada kuadran, ada double, ada regu, sebab ini adalah tiga-tiga acara yang memang ada di Sukan Asia dan Sukan SEA. Kita kena dapatkan peluang, kita kena dapatkan emas selain daripada regu. Dan satu lagi perkara yang saya nak buat adalah selain daripada kejohanan Tuan Adi Cup ni, kita kena jadikan sepak takraw itu satu industri. Saya dah beritahu dah adalah bikin. Saya bagi contoh, bagi kemeriahan tu supaya orang semua menjiwai sepak takraw dulu. Tuan Adi besok di luar ada karnival sikit. Ada Fama buat karnival, lepas tu Alisan ada buat karnival sikit, Jamal dan lain ada buat ala karnival. So daripada pagi sampai ke petang malam, di luar tu adalah kemeriahan sikit, ada karnival. Selain kat dalam tu ada kejohanan. Jadi saya minta rakan-rakan, saya bukan nak promote, tapi datanglah, support lah. Datang ke studio. Kalau tak sempat, studio penuh, kita tengok live Astro. Sebab tu saya bagi tahu Astro bukan kerana kita nak biasakan percuma, tak, untuk pertama kali kita ada Tuan Adi dan saya, ini PSM yang baru. Untuk tahun ini kita bagi percuma dulu lah. So, tahun hadapan kita kalau beli tiket, kita buat tiket online. Tapi kali ini biarlah berapa ramai support. Pertanyaan saya beritahu bagusnya pertanyaan ini Tuan Adi, sebab ada gabungan pemain senior dan junior, dan ada juga pemain SMA yang dihantar bermain di bawah dari gabungan. Bagus untuk pendedahan semua pemain-pemain kita. Jadi itu dia Tuan Muslim, bagi saya minum sekejap. Sila. Balan saya akan teruskan misi saya. Okey, so tadi agak panjang lebar agak kupasan daripada Datuk Somali ni.
Saya rumuskan sikit lah. Satunya ialah maksudnya daripada penjelasan Datuk tadi, iaitu apa yang tengah berlaku sekarang ni sebenarnya PSM sanggup untuk menyertai sama ada join Mastaf ke atau Mastaf join PSM ke, dengan satu syarat, diadakan semula pemilihan secara terbuka supaya tidaklah berlaku nampaknya dia ni cenderung mana sebenarnya. Sebab untuk membuktikan siapa yang sepatutnya mengepalai lah Sukan Sepak Takraw ni. Sebab kalau kita tengok dalam bentuk en blok dari segi jumlah negeri sebenarnya pun sudah jelas bahawa jumlah majoriti sebenarnya berada di PSM, bukan bersama dengan MSC. Sebenarnya nama Mastaf ni pun saya tak pasti layak ataupun tidaklah dipanggil sebagai Mastaf ni, kerana beberapa perkara teknikal berkaitan dengan pendaftaran dan sebagainya. Dan lebih malang lagi, benda ni dikeruhkan pula dengan kenyataan bagi saya kenyataan pramatang lah. Dia label pramatang lah ni sebenarnya. Sebab saya rasa baru beberapa hari lepas Presiden Mastaf buat satu kenyataan yang saya rasa agak tak masuk akal. Kali ni dia tambah pula lagi satu benda yang saya rasa benda ni macam ada satu perkara yang kurang cun lah dia nak buat. Satu soalan saya terakhir, saya nak tanya Datuk Alim lah. Datuk Alim, adakah kenyataan daripada Datuk Presiden Mastaf ni sebenarnya untuk kacau jugalah Peloton Ali yang bakal berlangsung next week, ke macam mana sebenarnya? Kami tak nak menuduh lah. Tetapi sepatutnya perkara seperti ini harus kita tepikan untuk melihat pembangunan dan melihat bakat-bakat baru dalam sepak takraw negara. Kalau kita nak berjaya, kita harus fokus dalam menentukan arah tuju sesebuah persatuan itu sendiri, bukan memikirkan tentang kredit apa yang kita dapat sebagai seorang pemimpin dalam persatuan. Dan bagi saya, kita sepatutnya kompet dalam suasana yang murni, yang baik, supaya asas tujuan utama penubuhan persatuan itu adalah untuk memajukan sepak takraw dalam negara kita. Kita cakap soal astaf. Mungkin ada permainan daripada orang-orang yang menjadi dalam kemelut yang berlaku. Jika kita lihat setiap keputusan yang diadakan atau yang diputuskan oleh persatuan so-called persatuan internasional adalah one man show. Saya cakap dulu, saya tetap berkatakan bahawa itu adalah keputusan one man show. Tapi takkanlah dalam negara kita ini ada satu persatuan yang juga didalangi oleh orang luar yang membuat keputusan, yang minta tu dan meminta ini. Baru-baru ini Presiden Mastaf menyatakan bahawa pengadil-pengadil yang tidak mahu bersama Mastaf adalah dianggap tidak sah dan tidak dibenarkan untuk mengadili mana-mana pertandingan. Saya nak tanya, dia faham tak faham takraw ni? Undang-undang sebuah sukan terletak kepada peraturan yang telah ditetapkan, dan negara-negara yang ada sukan-sukan tersebut wajib dan harus melaksanakan mengikut undang-undang yang terpakai. Dan tidak ada persatuan yang boleh melarang. Kalau macam tu, kalau PSM larang nak buat tournament peringkat-peringkat kampung, taman-taman, daerah-daerah yang tidak mewakili gabungan, bagaimana mereka nak menjalankan aktiviti sukan tersebut? Lepas tu kita kena matang sebagai pemimpin. Kita tahu apakah prosedur yang patut kita lakukan. Saya nak beritahu, yang melahirkan pengadil ini adalah Persatuan Sepak Takraw Malaysia, PSM, bukan Mastaf. Mastaf tak ada lagi. Yang diiktirafkan mereka memiliki sijil pertama, kelas pertama. Sebab tu mereka dipilih. Itu pun bila dipilih tidak melalui PSM, dia ambil, dia pick, membelakangi persatuan. Dah lama dah berlaku. Dan ini pembaharuan juga kita buat. Selepas ini, mana-mana yang hendak diambil oleh astaf, istaf atau mana-mana lah, kita dah tak perlu lagi astaf, istaf ni pasal tak ada international tournament pun, mestilah melalui persatuan. Begitu juga saya nak cakap dengan Mastaf, satu hari nanti pengadil yang akan dilahirkan oleh Mastaf akan diambil secara direct oleh astaf atau istaf. Ini memang cara mereka. Tak betul. Kalau kita mengajar persatuan negara itu melakukan satu perkara yang salah,
maka kita di dalam negara kita ini juga akan melakukan perkara yang sama terhadap persatuan yang ada dalam gabungan. Mana boleh dia warning macam tu? Kalau saya nak pertandingan, PS nak pertandingan, Tun Ali Cup dilarang, siapa dia nak melarang? Sedangkan pengada kita diiktiraf oleh PSM dalam negara. Jangan lupa, PSM diiktiraf oleh MOM. Bermakna SEA Games, Asia Games di bawah MSN, MOM. Iktiraf kita bawah MSN. Kita lahirkan pemain, kita hantar kepada MSN, MSN yang akan bawa pemain ke negara. Dah tak ada isu. Untuk negara-negara luar, kita boleh buat praktis ke training hantar sebulan dengan kelab-kelab yang ada di luar negara, especially Thailand ke Singapura, Korea sekarang ni. Boleh. Takkan dia boleh melarang kita? Dia tak ada hak. Dia bukan immigration, dia bukan Perdana Menteri, dia bukan negara yang boleh menahan kita untuk menghantar pemain kita berlatih. Apa pertandingan yang diadakan oleh Astaghfirullah, Kings Cup? Itu kejohanan Thailand. Dia tempel aja. Nak dibanggakan apa? Domestik yang diiktiraf oleh MOM adalah PSM. Domestik sepatutnya sukan sukma yang jadi teknikal, yang menganjurkan, yang sama-sama mestilah PSM. Ini Mastaf. Mastaf ada Putrajaya, saya cakap tadi, Perlis, Selangor, Sarawak, Labuan. Negara-negara ada tu. Yang bawa pemain sukma siapa? Gabungan PSM. So macam mana? Sepatutnya MSN kena melihat perkara ini bahawa badan yang boleh mengelola takraw adalah PSM dalam penganjuran dalam domestik, dalam negara kita. Ini perlu dilihat. Begitu juga jurulatih. Kita dah melahirkan jurulatih beramai dan kita akan menghantar nama-nama jurulatih baru untuk menjadi jurulatih negara. Kalau kena nak revamp, nak rombak, kita rombak. Pasal kita ada. Mastaf ada tu. Itu pun telefon kawan-kawan kita, jurulatih, diajak, dipelawa. Mereka menolak. Kerana mereka tahu siapa sebenarnya yang boleh membawa pembangunan kepada sukan sepak takraw. Ini bukan soal retorik, tetapi kita melaksanakan. Jadi perkara ini harus diberhentikanlah oleh Presiden Mastaf tu. Kalau tak tahu buat kerja, jumpa kita lah. Saya ajar macam mana ABC mengeja dulu, baru boleh melaksanakan tugas sebagai Presiden sepak takraw Mastaf. Saya kembali kepada penonton lah kalau ada apa-apa. Baik. So, itu satu pernyataan yang saya rasa adui. Label adui jugalah tu. Sebab saya pun sebagai peminat sepak takraw tertunggu-tunggu juga. Bila Mastaf ni nak buat game tengkorak pun tak ada. Kan kau cabur-cabur undi pun tak ada juga. Sebab tu hari tu sengaja saya gatal buat game yuran RM15 Johan 1,200 tu sajalah nak tunjuk kan. Okey, tak apalah. Biarlah tu diorang ni. Cuma ada satu soalan lah yang saya rasa ramai orang tanya, iaitu bila nak bergabung-gabung ni? Mastaf PSM ni macam sudah lah tu. Saya pun banyak kali cakap juga, bila lah nak bergabung-gabung ni. Jadi soalannya yang saya nak tanya pada Datuk Sumali sendiri lah, betul ke Mastaf ni ada jemput suruh bergabung kan? Masuk Mastaf ni ada ke? Kan? Sebab contoh macam katalah Mastaf ni jiwanya murni kan, untuk kebaikan. Jadi mestilah Mastaf kata, hai PSM, marilah bersama-sama dengan kami dalam Mastaf memajukan sukan sepak takraw ni, sebab kami aja badan yang diiktiraf oleh Istaf dan Astaf. Jadi Datuk Sumali kena jawab soalan ni. Ada ke tak ada? Sebelum saya tolong jawab. Soalan tolong jawab dulu. Okey. Bukan tak ada. Ada. Dia panggil untuk kita masuk Mastaf. Dalam Mastaf, perlembagaan dah berubah. Dulu masa kita keluar, kita minta perlembagaan PSM tu diubah. Tak nak orang-orang yang berkepentingan, yang ada free vote untuk menyokong AAA sampai 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun kekal. Oh ni lantikan-lantikan ni. Okey. Tapi dalam Mastaf, semua pengusi-pengusi negeri, kalau ada 20 lah jadi naik presiden. Macam mana staff macam tu? Macam mana ada persatuan tu? Dia dah jadi kelakar pada saya. Ni macam joker lah. Dia pun ada invite. Contohnya Johor di invite. Saya bawa dalam mesyuarat, tolak untuk menjadi ahli gabungan. Suruh ditubuhkan kalau dia nak. Dah 7 bulan, takkan tak ada satu negeri pun yang boleh tubuh. Betul. Walaupun ditolak, dihempit sampai ke dinding, masih ada lagi. Baru-baru ni Sarawak, SSC masuk sebagai ahli bersekutu. Tapi bila nak masuk dalam Tun Ali,
ada pula tangan-tangan gaib yang melarang mereka untuk hadir. Sedangkan flight ticket dah beli, hotel dah disediakan, lepas tu pemain dah bersemangat, tak boleh masuk Perak Open dan juga ada Perak Open juga. SSC itu adalah badan yang membawa pemain sukma, pelapis untuk persediaan sukan sukma. Kenapa ini boleh berlaku? Kerana orang-orang seperti inilah yang tidak perlu ada dalam takraw, yang meletakkan dan merosakkan pembangunan sepak takraw sebenarnya. Sepatutnya secara rasional, kalau kami lah PSM nak pergilah, asalkan mereka ini fokus kepada pembangunan sepak takraw dalam negeri masing-masing untuk kepentingan sukan itu sendiri. Ini saya jawablah. So, untuk Johor, kalau di offer, memang dah di offer pun, kami tolak. Bukan saya jawatan kuasa menolak untuk menjadi masnaf. Betulkan perlembagaan, kita duduk bincang dan kita gabung, insya-Allah. Okey, Johor dah ada dah ABC-nya. Macam mana pula Datuk Presiden? Okey, saya ulas sikit. Jemput PSM masuk ke Mastaf tu ada, PSM jemput Mastaf pun ada. Oh, ada sebelum ni MSC, saya ada bawa ke dalam media. MSC kan kembalilah pada PSM, kita sama-sama duduk, kita apa. Mastaf ada beri surat kepada semua ahli gabungan untuk menyertai Mastaf. Untuk menyertai ahli gabungan Mastaf ini bukan hak PSM. PSM tak ada hak untuk menghalang ahli gabungan. Saya boleh berbincang di bawah PSM, setuju tak semua masuk ke Mastaf, itu boleh. Dan itu pun saya dah buat. Pertama dulu saya dah buat, yang kedua saya dah buat. Selepas saya berjumpa dengan Datuk Safawi dan Datuk Suhaili sendiri, 3 orang saya berjumpa, inilah yang kita bincangkan. Dan saya janji dengan Datuk Safawi, saya janji dengan Datuk Suhaili, saya bawa dalam meeting PSM dulu. 2-3 hari, saya tak tunggu sebulan pun. 2-3 hari saya buat mesyuarat khas. Ahli jawatankuasa, saya panggil mesyuarat khas, officer terbaru masuk. Dan semua menjawab satu persatu. Tak, dan masih nak setia dalam PSM. Jawapan yang ada ni bukan jawapan pada saya. Yang boleh menjawab sama ada setuju tak setuju adalah jawapannya daripada ahli gabungan. Johor, Melaka, Negeri masing-masing lah. Negeri masing-masing. Saya tak ada hak untuk menghalang. Saya tak pernah menghalang lah. Jangan tuduh lagi saya menghalang pula, saya boykot lagi. Ni tiba lagi lah. Tak, boleh tanya satu-satu. Dan saya sangat terbuka. Kalau semua ikut, saya okey. No problem. Saya pun ikut. Pergi ikut ke Mastaf. So logiknya Mastaf tak boleh nak jemput PSM seketul di kawasan satu. Itu pun jemput pun ada yang terpilih. Kalau tak silap, kalau tak silap, ada yang tak dapat surat. Oh, Wan Husni ada jawab kat sini tu. Dia kata Persatuan Sepak Takraw Negeri Sembilan tidak menerima sebarang jemputan. Saya dah beritahu, ada yang terpilih pula. Oh, pula. Ini pun satu masalah. Cukup-cukuplah tu. Cukup-cukuplah. Kita ni dalam persatuan, kita kena kurangkan musuh. Jangan ramaikan yang musuh. Sebab itu dengan Mohsin, saya tahu Mohsin dulu tak berapa suka dengan PSM. Saya bukan tarik, saya duduk dengan Mohsin, saya sembang. Saya memang nak duduk dengan dia, bersembang dengan dia. Saya tak nak ramaikan musuh. Saya nak ramaikan kawan untuk menjadikan sepak takraw negara. Isu tentang jemputan masuk ke Mastaf ni, saya ceritakanlah. Kita kena bercakap tu biarlah di landasan yang betul, di landasan yang tepat. Saya beritahu macam mana ada wartawan tanya saya lah, Datuk Sumadi, kenapa PSM tak masuk sana? Saya kata ini hak ahli gabungan. Okeylah, dia kata. Kenapa? Saya nak tanya bagi pihak Persatuan Sepak Takraw Wilayah sebab saya presiden, dia kata. Kenapa presiden, kenapa Perswip tak masuk kepada Mastaf? Dia katakan ada jawapan tak? Saya beritahu senang. Macam mana saya nak masuk ke Mastaf sedangkan orang penting dalam Mastaf pun masih duduk dalam ahli gabungan PSM. Saya ulang lagi sekali ahli jawatan, salah seorang jawatan ataupun 2-3 orang jawatan kuasa tertinggi Mastaf masih berada menjadi exco dalam ahli gabungan PSM. Dia pun tak keluar, you suruh saya keluar kalau kata. Betul tak sebelum Mohsin ni? Ya. Faham. Kalau saya rungkai panjang ceritanya, dia suruh saya ikut Mastaf sedangkan dia sendiri masih ada dalam gabungan PSM. Saya tak payah sebut orang ni lah, jawatan tertinggi dalam Mastaf. Pula. Kena fair lah, you suruh orang masuk ke dalam you, ikut you, tapi you sendiri pun duduk dalam ahli gabungan PSM. Ni apa cerita dia kata ni? You nak you buat betul-betul lah. Satu lagi saya beritahu, berpersatuan ni ada adab, ada peraturan, ada tertibnya. Nak keluar masuk tu janganlah main left group keluar. Ni bukan WhatsApp group tu ini bukan WhatsApp group, ini bukan shopping complex.
Ini persatuan. Aduh. Dia duduk sana, dia keluar, duduk sini, dia keluar, duduk sini. Lepas tu dalam masa you ada sana, you ada kat sini. Ya Allah. Yang ini saya tak nak ulas panjang lah. Ini saya malas. Sebab tu saya tak suka lagi buka air. Kalau saya bercerita lagi panjang, kita ni lagi susah. Saya nak ambil jalan pintas, kita nak ambil jalan positif untuk kita mengeruhkan lagi, untuk kita menjernihkan lagi keadaan. Sebab tu saya tutup cerita tu. Saya bagi tahu je lah. Nak jemput kita, jemput cara betul. Sebab you sendiri pun masih sokong PSM. Kenapa you tak keluar daripada PSM, tapi suruh kita masuk Astaf. Ini satu. Dan saya dah bagi tahu awal tadi kan. Saya ulang lagi sekarang. Saya amat terbuka. Kalau ada inilah jalan terakhirnya, tak apalah, 16 ahli gabungan PSM yang mengalah mungkin. Saya boleh pujuk-pujuk dan sebagainya. Mungkin, saya tak cakap ni Mungkin saya tahu tak? Tak apalah, saya mengalah, rakan-rakan mengalah dan semua 16 ahli gabungan dia mengalah. Kita masuk Astaf dengan syarat buat EGM semula. Nama Astaf, okeylah nama Astaf pun. Pasal mungkin dia guna pakai dah diiktiraf. Jangan nanti dah masuk tu, Astaf pula tiba-tiba Datuk Ali pula keluar arahan pula. Dia kata tak kena sikit pula lagi sekali. Itu masalah pula. Itu pun persoalan besar. Persoalan besar lagi Persoalan besar tu. Jadi selalu kita tahu dulu. Buat AGM semula, semua masuk, pilihlah pimpinan yang baru. Tak nak saya? Okey. Saya tak apa tadi. Okey, tak apa. Pilihlah siapa yang guna. Saya kata. Sebab kita politik, Saudara Muhsin, hari-hari saya nak fikir benda ni. Isu kemelut, isu ni, ada yang faham, ada yang tak faham. Kat luar tu, ada yang faham, dia okey. Ada yang tak faham, dia akan bagi respon negatif. Jadi saya letih lah kan. Letih, tapi walaupun letih pun saya tetap jalankan tugas saya. Jalan terus. Saya ada Tun Adikap. Lepas ni saya ada GP Kebangsaan. Saya tengah buat order baru GP Kebangsaan. Mungkin tak sikit, mungkin buat seminggu, 2 minggu. Saya nak gabungkan junior punya berpasukan ataupun senior. Saya tengah fikir. Dan bulan yang pasti, bulan 11 atau 12 adalah Piala Masker Biari. Bulan 1 yang ada juara besar, iaitu STL. Itu semua dah ready. Yang itu semua kita dah bincang. Persoalannya betul, pembangunan. Yang ini saya tekankan semua. Apa pun sekarang ni, pembangunan itu penting. That's why buku PPSM itu amat penting. Itu ada pelan jaga bilik, itu ada pelan jaga padang. Kita kena laksanakan bersama. Soal pemain bawah, Sukma ke pencarian bakat baru itu teruskan. Sebab tu saya suka apa yang orang buat. Orang lain tak boleh buat macam mana Saudara Muhsin buat. Pergi ke jalan, pergi ke tengok live. Saya tengok dengan mata saya sendiri. Saya betul-betul selut. Sebab saya kata, saya tengok masa dekat Elopen. Siapa yang boleh buat kerja banyak Saudara Muhsin ni? Volunteer. Dia angkat. Tak, ini bukan puji. Saya kena cakap lah. Kena cakap benda ni betul. Takkan saya nak menipu. Orang lain boleh tengok. Saya kata Saudara Muhsin ni, pergi angkat tripod, pergi ke sana, pergi ke tengah belakang ni buat live. Tak ada orang bayar dia. Contohnya, tapi dia volunteer. Demi sepak takraw. Orang ni kena dekat dengan PSM untuk bantu kita sama-sama. Termasuk masyarakat berrentan. Tiga Syarudin ke. Saya suka cara dia expose, cara dia buat media. Bagus. Dan ini juga adalah salah satu media-media yang boleh membantu, merasionalkan dan membantu memberikan impak positif kepada sepak takraw negara. Boleh bantu PSM. Saya tak ada sekatan. Maksudnya siapa pun pergi ke luar ni, sepak takraw history ke, siapa-siapa ke, saya sentiasa mengikuti sekarang. Jadi saya nak tengok dia orang sama-sama bantu PSM supaya kita duduk bersama. Saya tak nak nanti kat sana ada cerita negatif, tak elok, kasih tak elok tak. Sebab ini PSM yang baru. PSM yang baru ni terbuka. Sebab tu rakan-rakan dalam PSM semua faham. Saya nak buat keputusan, saya buat meeting. Saya nak buat keputusan, kalau tak buat meeting, saya masuk dalam grup. Apa pandangan you all? Boleh cek dengan semua rakan-rakan. Saya tak buat kuasa veto saya. Kekuatan saya ada kekuatan dalam persatuan, ada di gabungan. Yang itu saya nak beritahu. Jadi perkara-perkara lain kalau nak dukai lagi banyak tentang pembangunan, tentang apa, rombakan lah. Tentang rombakan, saya dah terlanjur buat live apa semua. Memanglah, bila PSM baru, kepimpinan baru, pastilah saya ada visi saya. Saya ada perubahan yang saya nak buat. Memang betul, rombakan ni saya perlu buat. Mungkin di kalangan jurulatih dan juga pemain-pemain. Tapi berilah peluang. Sampai sekarang tak ada peluang tu. Sampai sekarang tak ada peluang tu. Jadi masih lagi di luar, masih lagi MSN. Di tengah-tengah MSN mungkin akan dia sendiri menilai apa semua. Mungkin sebab ada entiti baru masuk. Ini yang jadi kekeliruannya ni. Kekeliruan. Kenapa tak bagi ruang betul pada PSM? Sebab tu saya kata selesai cepat-cepat, buat program baru, kita duduk bersama. Kalau saya bukan presiden pun, saya janji ni. Kalau saya bukan presiden baru Mastaf pun, kalau baru pun, saya akan follow 100% siapa yang jadi presiden. Saya bukan fikir pasal ni, saya fikir pasal sepak takraw. Saya bermalu, saya ada tanggungjawab saya dekat sepak takraw wilayah. Dan saya nak maklumkan satu lagi. Di kalangan 16 ahli-ahli gabungan dalam PSM ni, saya sentiasa mengikuti perkembangan.
sangat aktif. Terengganu dengan program dia, dengan kejohanan. Saudara saya mau tahu, boleh tengok Pahang dengan kejohanannya, Temeloh ada, dia nak buat lagi satu program baru untuk tahu kejohanan. Perak dengan Perak League-nya, Pening dah terus berjalan, terus ini Kedah saya dengar tengah nak melangkah program untuk kejohanan. Sabah baru selesai, bukan Sabah, bukan selesai kejohanan dia pun buat bengkel dia di Sabah. Ini semua adalah ahli-ahli di bawah naungan PSM yang aktif. Yang aktif. Itu sebab saya kata, sampai ke 16 ni tak pasal mengalah je. Yang 5 ni saya tak payah kita aktif. Saya pun tahu Putrajaya, sangat kenal. Saya pun tahu Selangor, sangat rapat. Saya pun kenal sangat Perlis. Saya tahu juga Sarawak. Alhamdulillah SSC masuk pada kita, walaupun ada sikit pertikaian. Okey. Demi untuk mewakili negeri itu. Okey. Dan Labuan ni saya tak berapa mengikuti perkembangan sangat sebab saya pun tak tahu aktif ke tak aktif. Jadi yang ini saya nak minta tolong. Kadang-kadang kalau kita nak komen, saya setuju. Komen apapun, berilah pandangan yang negatif, tapi kena ada landasan yang betul, batas yang betul, supaya komen tu komen yang betul-betul rasional, komen yang betul-betul wah dia tahu isu. Contohnya, sebab kita kena nak kita komen negatif ni, kita kena tahu isu semua keseluruhan. Kalau dulu PSM teruk, takkan hari teruk. Kalau dulu PSM tu buruk sangat, takkan hari buruk. Sebab ada kepimpinan baru, saya mesti nak buat benda permainan, perubahan baru. Saya kata gitu. Jadi yang inilah saya, termasuk STL pun saya akan buat perubahan, insyaAllah. Nanti kan saya akan cerita lah apa perubahan di STL yang akan datang. Ini pun kalau kita tak bendung, ini pun kalau kita tak kekang, saya rasa pun ada halangan lain daripada pihak luar ni, pemain import dan sebagainya. Saya nak clearkan satu perkara pasal pemain import. Ini pandangan peribadi saya. Kalau orang rujuk pada law, pada peraturan, pada perlembagaan, itu lain cerita. Tapi ini pandangan peribadi saya. Pemain import ni, kat mana-mana negara pun, siapa nak ambil, orang lain tak boleh halang. Mana-mana sukan pun. Itu terpulanglah pada negara itu sendiri. Negara itu sendiri benarkan pemain-pemain dia untuk diimport main di luar negara untuk pendedahan, untuk bagi meningkatkan lagi prestasi. Itu terpulang pada negara tu. Tak boleh halang. Malaysia ada pemain yang bagus nak pergi main kat Thailand. Kalau kita bagi, okey. Jadi tak ada sebab wah, import tak dibenarkan ni. Tak boleh. Pada saya itu tak berapa betul. Tak berapa betul. Lagi satu saya sentuhlah tentang peraturan, tentang statement yang sebelum inilah, yang menyatakan kejohanan Tun Ali ni kalau nak buat, dia dapat kebenaran Mastaf. Saya bagi tahu lah, PSM dengan Mastaf ni dia sama taraf. PSM dah 60 tahun jadi pada itu, jadi sama taraf, dan tak ada sebab PSM nak minta kebenaran tentang peraturan yang dipakai. Peraturan mana, peraturan Astaf tak boleh pakai dan sebagainya, kononnya macam itulah. Peraturan sepak takraw, peraturan pertandingan yang dibuat di peringkat antarabangsa oleh Astaf atau Istaf bukan dibuat itu untuk persatuan. Peraturan itu dibuat untuk sukan sepak takraw. Jadi siapa-siapa nak gunakan sukan sepak takraw, kenalah ikut peraturan yang ditentukan, yang dah diberi garis panduan oleh antarabangsa. Bukannya wah, peraturan ni milik saya, semua tak pakai. Nak pakai Liga Mukim kena pakai peraturan Astaf, Liga Kampung pakai. Bukan macam tu. Peraturan tu dibuat untuk sukan. Siapa nak pakai peraturan tu. Kalau saya tak pakai, saya rugilah. Kalau kata Malaysia nak pakai skil kiraan mata 15 katalah, 15 contohnya, kita rugilah. Sebab bila pemain kita yang dah betul-betul berpotensi main di peringkat antarabangsa, suka-suka dia akan kekok lah. Di sana kita ada satu. Jadi selagi tak lari daripada garis panduan yang ada, kita follow, okey. Dah ada pula fatwa baru kata tak boleh pakai peraturan ni. Come on lah. Dulu masa pertandingan dekat kampung daripada daerah di Mukim tak pernah ada ni pun. Dulu yang dekat Mukim daerah tak pernah minta kebenaran pun. Berapa lama dah sukan warisan kita ni bertapak dekat negara kita. Jadi kita kena rasional lah dalam sebuah pihak. Saya beritahu cukup lah. Yang kat luar ni, hari ni saya tampil, kebetulan Mohsin ni tangkap saya pula. Saya kebetulan ada isu keluar tadi pasal boykot. Itulah saya duduk dengan Dato' Alim. Kebetulan balik daripada BJS, dapatlah duduk, dapatlah buat live sedikit. Saya elak live lama dah semuanya. Istro pun minta saya live sekejap. PSM kata nanti dulu, bagi saya selesaikan dulu ke mulut dengan cara yang betul lah. Sebab saya tak nak berpecah semua.
Kalau nak balik, kalau dapat, semua duduklah sama-sama kita. Itu yang paling, ini bukan kerana saya. Bukan kerana saya. Dan sebab itulah, kerana kita kan sepak takraw, kerana saya ni minatnya sepak takraw, bukan politik. Kerana saya nakkan sepak takraw ni maju, musim 20 tahun saya tak timang bola musim. Saya balik kampung, balik dalam perjalanan balik kampung ke Johor, saya fikir. Saya ni geram sangat dengan isu. Serabut kepala saya. Jadi saya tengok kat bola tu ada 2-3 bola, saya panggil anak saya bagi bola, saya nak timang. 20 tahun saya tak pernah timang bola. Bukan apa, saya nak beritahu je. Saya ni pandai timang bola, itu je. Saya nak beritahu. Jadi, at least something yang saya kena ada benda-benda macam ni lah. Saya bukan untuk kerana saya nak jawatan tu, saya gila kuasa tak. Saya akan sampai offer, siapa nak ambil jawatan ni, saya nak bangun sama-sama, kita bangun sama-sama. Jadi, tolonglah jangan terlampau bermain dengan isu ni. Dan satu lagi, setengah-setengah pihak ni janganlah melampau-lampau sangat, sampai over tentang kenyataan, tentang tuduhan, tentang apa. Sebab kita tak pernah over. Saya kalau over, A to Z saya boleh tanya master tu okey tak okey. A to Z saya boleh tanya MSc ni lulus tak lulus. A to Z saya boleh ulas juga daripada exam pertama sampai exam yang kedua. A to Z juga saya boleh ceritakan perlembagaan ni sah tak masa dia buat ADJM. Saya boleh ulas tu semua. Semua ada dalam kepala otak saya. Tapi saya tak nak kaitkan isu tu. Sebab saya nak cari titik persamaan. Bukan titik perbezaan. Baik. Okay? Alright. So, memandangkan bateri phone saya pun tinggal 4% lagi dan sekarang pun dah 5.45, saya sebenarnya nak kena balik ambil anak sekolah. Jadi saya rasa penjelasan yang lebar panjang daripada dua kepimpinan tertinggi PSM sebenarnya saya rasa dah menjawab banyak soalan lah. Dan sikit saya nak tambah, iaitu bila tadi ada tanyakan kenapa dulu PSM menyampah dengan MBR ni. Dah namanya pun dulu orang lain, sekarang ni orang lain. Jadi bendanya adalah satu cerita baru. That's why kita nak cerita masa depan, kita nak tengok ke mana dia harus pergi. Oh, Apak Mahat kata apa? Teruskan perjuangan Datuk. Ramai pecinta takraw di belakang bersama-sama dengan Datuk. Itu salah satu daripada komen orang kuat lah. Apak memang bukan orang yang kita tak kenal lah. Okay, baik. So, ambil anak kena main takraw. Mana ada saya main takraw lah. Saya dah bersara penuh tau. Alright, so malam nanti kita ada live. Ni berita saya nak beritahu. Malam nanti kita ada live friendly match di antara pasukan Penjara Gladiator menentang pasukan Bomber Fighter. Live dengan saya lebih kurang pukul 8.30. InsyaAllah saya dah ready. Kita jumpa malam ni live. Dan apa pun, terima kasih kepada Datuk Alim dan juga Datuk Sumali kerana sudi apa orang kata entertain soalan saya ni. Sorry lah saya terjah di tengah petang-petang macam ni. Sekurang-kurangnya lah untuk memberi satu jawapan bahawa sebenarnya yang paling penting, PSM tak pernah memboikot ataupun menyuruh player boikot kejohanan. Itu adalah satu tomahan keji dan satu perbuatan mungkar. Keji dan mungkar begini tau. Bagi saya ini satu tindakan yang tidak bertanggungjawab lah. Kenyataannya sama ada kenyataan itu dispin oleh media ataupun memang keluar dari mulut Presiden Mastaf sendiri. Saya rasa tindakan itu memang tidak bertanggungjawab. Moga ada pencerahan daripada Mastaf sendiri bahawa itu mungkin silap kod ke apa ke, kerana percayalah bahawa fitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Bukan bunuh sepak takraw aja, dia bunuh orang punya hukum tu kalau macam tu. Jadi insaflah segera insya-Allah. So, alhamdulillah kita dah clearkan udara tentang kekotoran-kekotoran ini. Nantikan lebih banyak maklumat berkaitan dengan sepak takraw, segalanya hanya di Bola Rotan TV. Jumpa lagi. Assalamualaikum.